daripada Yazid bin Umairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Yazid bin Umairah ini tabi'in. Dia bukan sahabat. Dia wafat di Syam, di Syria. Kata Yazid bin Umairah, dia kata lamma hadara Muaz bin Jabal al-maut. Dia kata apabila Muaz bin Jabal sedang menghadapi detik-detik mati dia. Tuan-tuan, Muaz bin Jabal ini nama popular. Dia termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, orang yang awal-awal masuk Islam. Dia orang Yathrib, orang Madinah. Dia masuk Islam hasil daripada penerangan yang dibuat oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab masuk Islam dulu pada dia. Mus'ab terang dekat dia tentang Islam. Dia tertarik. Maka Muaz bin Jabal masuk Islam musabakkan kepada Mus'ab bin Umair. Dia masuk Islam sebelum Nabi hijrah daripada Makkah ke Madinah. Dia orang Madinah. Nabi tak mai lagi Madinah, dia sudah masuk Islam. Dan selepas dia masuk Islam, dia menjadi satu orang yang sangat alim. Dan dia juga seorang yang faqih, yang cukup faham tentang Islam. Pahaman dia terhadap Islam tidak pernah tersasar. Dia faham betul macam mana yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang Muaz bin Jabal ini, Nabi kata wa a'lamuhum bil halali wal haram Muaz bin Jabal. Nabi kata dalam kalangan sahabat-sahabat aku yang ramai-ramai ini, satu orang yang cukup alim tentang halal haram ialah Muaz bin Jabal. Itu satu endorsement, satu cop mohor Nabi bagi kat dia. Nabi sebut di depan semua orang. Nabi kata dalam ramai-ramai sahabat aku ini, Muaz bin Jabal, dia ni satu orang yang cukup alim tentang halal dan haram. Dan dia ikut Nabi SAW di dalam banyak peperangan, terutamanya perang Badar. Nabi SAW pernah pilih dia untuk menjadi utusan wakil Nabi untuk pergi berdakwah ke Yaman. Tapi pribadi mulia ini, yang kata Muaz bin Jabal, satu orang sahabat Nabi yang pribadinya sangat unggul, sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa taala sayang dia. Dia wafat di usia 28 tahun. Ada satu riwayat kata 33 tahun. Sama ada 28 ataupun 33, itu mati muda. Daripada masuk Islam sampai hari wafat dia pada usia 28 ataupun 33 ini, dalam masa yang sesingkat itu, dia boleh muncul sebagai satu orang sahabat Nabi yang cukup hebat. Dan hebat dia disahkan dan diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni nak cerita pasal dia. Kata Yazid bin Umairah, dia kata lamma hadara Muaz bin Jabal al-maut. Di ketika Muaz bin Jabal ini menghadapi saat-saat kematian dia, qila lahu ya Aba Abdurrahman ausina. Orang ada kat tepi dia, depa kata kat dia. Dia berkata ya Aba Abdurrahman, itu kunyah dia. Nama dia Muaz bin Jabal, tapi dia dikenali dengan nama Abu Abdurrahman. Orang ada di tepi dia ni, depa bisik ke dia. Depa kata ya Aba Abdurrahman ausina. Depa kata pesanlah apa-apa pun kat kami. Tuan-tuan cuba tengok, yang kata orang hebat ini sampai saat akhir dia orang nak ambil manfaat daripada dia. Yang kata orang hebat seperti Muaz bin Jabal ini dalam keadaan dia menghadapi sakarat, dalam keadaan dia menghadapi detik-detik akhir dalam hidup dia, dalam dekat-dekat dia nak mati ni. Depa tengok dia, agak dia boleh bercakap lagi. Depa kata dekat dia ya Aba Abdurrahman ausina. Wahai Abu Abdurrahman, pesanlah apa-apa pun kat kami. Qala ajlisuni. Kata Muaz bin Jabal, dia kata tolong siapa-siapa, tolong bagi aku bangkit duduk. Tuan-tuan, sampai saat yang akhir macam tu, dalam keadaan dia di ujung nyawa, dalam keadaan macam tu, orang main minta ilmu daripada dia, dia bangkit nak bercakap. Dia kata tolong siapa-siapa, ajlisuni, tolong bagi aku bangkit duduk nak bercakap.
Faqala, kata Muaz bin Jabal, dia kata innal ilma wal imana makanahuma. Bila dia bangkit duduk tu, dia kata ketahuilah bahawa sesungguhnya ilmu dan iman dia ada kedudukan dia. Dia kata, ini dua perkara yang sangat essential, dua perkara yang sangat important dalam hidup manusia, dua perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Apa dia? Al-ilmu, ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak ada guna kita dalam dunia ni. Wal iman, yang kedua ialah iman. Kalau sekiranya kita hidup di atas dunia ni dalam keadaan tak beriman kepada Allah, tak ada makna hidup kita ni. Bila orang tolong dia bangkit duduk aja, dia sebut dua benda ni. Dia kata ketahuilah bahawa ilmu dan iman, dua-dua benda ni ada kedudukan dia. Dia kata benda ni important. Man ibtaghahuma wajadahuma. Siapa pulun, siapa usaha cari ilmu, cari iman, dia akan dapat. Siapa usaha cari ilmu, tang mana ada pengajian, tang mana ada tempat orang mengajar ilmu, dia pi, dia sampai, dia belajar, dia akan dapat ilmu itu. Kata Muaz bin Jabal. Demikian juga iman. Kalau sekiranya kita tidak usaha, kita tidak pulun, kita tidak cari iman, kita tidak dapat iman. Kata Muaz bin Jabal, ilmu dan iman ini ada kedudukan dia, dia ada tempat dia. Siapa usaha, siapa pulun untuk nak dapatkan dua benda ni, wajadahuma, dia akan dapat dua benda ni. Yaqulu dzalika thalatha marrat. Kata hadis ni, dalam keadaan dia penat nak mati tu, dia sebut benda ni thalatha marrat, 3 kali dia ulang. Dalam keadaan penat tu, dia bagi dia bangkit duduk, dia sebut benda ni. Dia kata innal ilma wal iman, sesungguhnya ilmu dan iman itu ada kedudukan dia. Siapa cari, dia dapat. Dia kata, dia ulang 3 kali. Kalau tidak penting ilmu, Allah tidak akan turunkan ayat dalam Quran. Kita tengok dalam surah Taha ayat 114, Tuhan kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kata wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepada aku. Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam minta doa kepada Allah, minta ya Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambah ilmu kepada aku. Menunjuk kata ilmu ni very very important dalam hidup kita. Kita tidak ada ilmu, kita tidak ada guna duduk di atas dunia ni. Ilmu mesti cari. Kalau sekiranya ilmu ini tidak penting, Nabi SAW tidak sebut dalam hadis dia. Nabi kata man salaka tariqan yabtaghi fihi ilma salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi kata barang siapa usaha berjalan pada satu jalan kerana nak cari ilmu, Allah akan tunjuk jalan dekat dia pergi syurga. Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Kalau ilmu tak penting, Nabi tidak kata macam tu. Nabi kata siapa pulun, siapa usaha cari ilmu, Allah akan tunjuk jalan dekat dia, dia akan sampai syurga. Iman kalau sekiranya tidak penting, Nabi SAW tidak akan sebut dalam hadis dia, la yadkhulun nar man kana fi qalbi mithqalu habbatin min iman. Nabi SAW kata tidak akan kekal dia dalam neraka bagi orang yang dalam hati dia ada sebesar habuk daripada iman. Ada mithqal habbah, ada besar habuk aja daripada iman dalam hati dia. Dia tidak akan kekal dalam neraka. Dia masuk neraka untuk nak balas segala kesalahan dia, dia akan masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kerana itu Muaz bin Jabal pesan dekat orang semua, dia kata jaga dua benda ni, ilmu dan juga iman. Kata dia waltamisul ilma inda arba'ati rahtin. Dia kata carilah ilmu daripada 4 orang ini. Dia mention 4 orang. Dia kata hampa pergi cari ilmu yang Allah duk suruh kita cari ilmu ni, pergi cari ilmu daripada 4 orang ni. Siapa dia? Yang pertama Abu Darda.
Abu Darda satu orang rawi hadis yang terkenal. Kita selalu baca hadis jumpa an Abi Darda. An Abi Darda, dia rawi hadis yang cukup terkenal, dia orang Ansar. Satu orang yang sangat zuhud. Kita dah cerita dalam kuliah di masjid ni, zuhud dia ni sampai dia tak peduli kepada dunia, sampai dia tak peduli kat bini dia. Sampai bini dia pergi mengadu dekat Salman Al-Farisi. Cerita pasal Abu Darda. Ini cerita Abu Darda ni. Dia satu orang yang cukup zahid. Dia zuhud dengan dunia ni. Walaupun begitu, apabila dia meninggal dunia, apabila dia wafat pada tahun 32 Hijrah, dia wafat pada masa pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila dia wafat, dia meninggal dunia, tinggal isteri dia Ummu Darda. Muawiyah bin Abi Sufyan mai meminang. Bini dia tak mahu. Pasal apa? Pasal bini dia kata, aku hidup, aku isteri Abu Darda, aku mati, aku hidup balik di akhirat. Aku mau Abu Darda jadi suami aku. Yang kata Abu Darda ni, zuhud dia, tapi isteri dia cukup sayang kat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia salah seorang yang disebut oleh Muaz bin Jabal sebagai orang yang hendaklah hampa pilih kalau hampa nak berguru. Satu. Yang kedua, dia kata wa inda Salman Al-Farisi. Pergi cari Salman Al-Farisi, dia boleh menjadi guru. Wa inda Abdullah bin Mas'ud. Hampa pergi cari Abdullah bin Mas'ud, dia boleh jadi guru. Wa inda Abdullah ibn Salam, dan juga Abdullah bin Salam, dia juga boleh jadi guru. Nampak tuan-tuan? Pasal apa Muaz bin Jabal dia mention, dia sebut nama seorang untuk dipilih jadi guru? Kerana memilih guru ini sangat penting. Tersalah pilih guru, tersesat habislah kita. Sebab guru ni dia umpama kepala kereta api. Kalau dia derail, kalau dia tergelincir daripada rel, habis gerabak semua, tunggin sekali. Sebab ada orang sebut, dia kata ihdharu zallatal alim. Hati-hati dengan gelincirnya alim ulama. Kerana gelincir dia, bukan dia saja gelincir, the whole followers dia akan gelincir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Muaz bin Jabal, dia mention nama seorang-seorang orang yang kalau hampa nak belajar, hampa pergi belajar dekat orang-orang ini. Dan dia emphasize pada nama Abdullah bin Salam, dia kata alladhi kana yahudiyan fa aslam. Dia kata Abdullah bin Salam ini, dia satu orang Yahudi dulunya. Dulu dia Yahudi, fa aslam, kemudian dia masuk Islam. Abdullah bin Salam ini siapa dia tuan-tuan? Asal-asal nama dia Husain bin Sailan. Saya dah cerita banyak kali dah. Dia keturunan daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf bin Nabi Yaqub. Dia keturunan tu. Dan dia menjadi pendeta, menjadi pemuka kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Reference mereka, apa masalah Yahudi akan refer dekat dia. Keilmuan dia di dalam memahami kitab Taurat ini, semua orang iktiraf. Tapi cerita tentang dia ni apa dia? Dalam dia duk menerah kitab Taurat ni, dalam dia duk menerah itu, bila mai bab cerita tentang Nabi akhir zaman, tentang Muhammad, tentang Ahmad, bila mai tentang tu, dia baca berulang kali. Daripada zaman dia pendeta Yahudi tu, daripada zaman tu, bila mai masuk cerita tentang Nabi akhir zaman, dia akan baca berkali-kali. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia seorang rahib Yahudi yang jujur. Dia nak cari kebenaran. Dia bukan satu orang yang ada own interest. Dia bukan satu orang yang ada kepentingan peribadi. Sebaliknya dia jujur. Kalau sekiranya Taurat kata akan ada satu Nabi akhir zaman, dan Nabi itu akan lahir di tempat sekian-sekian, dan sifat Nabi itu macam ni, macam mana yang Taurat cerita, dia cerita balik dekat orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Dan dia bagi tahu dekat mereka semua, kata dia tunggu kedatangan Nabi ini. Sedangkan rahib Yahudi yang tidak jujur, bila mai cerita tentang Muhammad, mereka tutup. Bila mai tajuk Muhammad, mereka skip. Mereka tak mau highlight cerita tentang Muhammad ni, sebab mereka tak mau nak terima Nabi Muhammad ini sebagai Nabi akhir zaman. Kerana alasan mereka, Muhammad ini bukan daripada bangsa Yahudi, bukan daripada Bani Israel. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita baca balik cerita detail tentang Abdullah bin Salam ini,
Dia duk tunggu ni, bila Muhammad nak mai ke Madinah. Dia duk tunggu. Sehinggalah satu hari, dia duk atas pokok kurma, tengah duk tut pokok kurma, makcik dia lari mai. Makcik dia kata, Muhammad sampai dah di Quba. Dia dengar-dengar, spontaneously, mulut dia sebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab dia tak boleh sorok kegembiraan dalam hati dia ni. Gembira duk tunggu Nabi mai ke Madinah ni, dia tak boleh sorok. Bila makcik dia mai habang, kata Muhammad tu dah sampai dah. Lah, dia duk ada di Quba. Dia dengar saja, mulut dia sebut, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makcik dia terkejut. Makcik dia kata, apa cerita ni? Dia kata, makcik, saya duk habang dekat makcik tentang Muhammad Nabi akhir zaman ini. Makcik, dia memang betul Nabi. Saya dah teliti dah semua keterangan tentang dia yang ada di dalam kitab Taurat kita. Memang dialah orangnya. Saya nak jumpa dia, makcik. Dan apabila Nabi SAW masuk sahaja di dalam kota Madinah, masa itu nama Yathrib, dia di antara orang yang bergegas pi di tempat Nabi SAW berdiri bagi ucapan sulung di Madinah ni. Dia di antara orang yang mula-mula sampai di situ. Dia nak dengar sangat. Dia nak tengok muka Nabi Muhammad ni. Dia nak dengar Muhammad nak kata apa. Bila dia sampai di sana, ucapan sulung Nabi ketika masuk ke Madinah, Nabi SAW kata apa? Afsyus salam. Nabi kata, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am. Nabi kata, bagi makan kepada orang. Wa sallu wan nasu niyam. Nabi kata, bangkit semayang malam ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Nabi kata, hampa buat benda ni elok-elok, hampa masuk syurga dengan selamatnya. Ucapan sulung Nabi itu, dia pipi dengar tu, ucapan itu ramai hati dia, jatuh air mata dia. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia bagi few question dekat Nabi. Nabi jawab. Dia terus kata, aslim ni ya Muhammad. Dia masuk Islam. Dan dia di antara orang yang mendapat persaksian daripada Nabi SAW akan masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Muaz bin Jabal, bila dia kata hampa kena belajar ilmu, di antara orang yang hampa nak kena pergi cari untuk belajar ilmu ni ialah Abdullah bin Salam. Dia kata, allazi kana yahudiyan. Abdullah bin Salam ini dulu dia Yahudi. Fa aslam, dia masuk Islam. Fa inni, kata Muaz bin Jabal, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Muaz bin Jabal, telinga aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, innahu asyaratin fil jannah. Telinga aku dengar Nabi kata, Abdullah bin Salam ini termasuk di dalam 10 orang jamin syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis yang sebut 10 orang, tidak sebut nama dia. Tapi Muaz bin Jabal kata, telinga aku dengar Nabi sebut Abdullah bin Salam ini salah satu daripada 10 yang jamin syurga. Dan hadis ini juga sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hati-hati dengan para sahabat Nabi. Mereka golongan istimewa, sehingga kan Nabi SAW sebut, Nabi kata, khairun nas qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Nabi kata, manusia paling baik ialah mereka yang hidup pada kurun aku. Nabi kata, manusia paling baik adalah mereka yang hidup pada zaman aku, pada kurun aku. Siapa dia? Sahabat-sahabat aku. Ini paling baik. Kalau sekiranya kita mengambil sahabat-sahabat Nabi membuat contoh, kita memang tak silap. Kerana mereka disebut oleh Nabi SAW sebagai golongan yang terbaik di kalangan umat manusia. Bahkan Nabi SAW pesan dekat kita semua tentang sahabat-sahabat ni. Nabi kata, la tasubbu ashabi. Nabi kata, jaga, jangan sapa di kalangan hampa, biar lidah hampa mencercah ataupun mencaci sahabat-sahabat aku. Jangan. Yang sebut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jangan kita biar mulut kita cercah mana-mana sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Karena Nabi SAW bagi warning kepada kita
tentang hal sahabat ini. Nabi kata, falau anna ahadakum anfaqa misla uhudi zahaban ma balagha mudda ahadihim aw nasifah. Nabi kata macam ni, aku nak abang apa. Kalau hampa ada mah sebesar bukit Uhud. Tuan-tuan, kita pergi di Madinah, kita tengok bukit Uhud. Berapa kilometer panjang, berapa tinggi. Nabi kata kalau hampa ada mah besar tu, hampa ambil mah itu semua, pergi infak pada jalan Allah. Nabi kata tak sama dengan sahabat-sahabat aku yang infak pada zaman aku dulu. Walaupun segenggam mereka infak, tak sama dengan mah satu bukit Uhud yang hampa infak. Hampa bukan challenge kepada sahabat-sahabat aku. Nabi habaq awal dah. Maknanya apa tuan-tuan? Hari ini selain daripada kita baca Quran, selain daripada kita baca hadis Nabi, kita juga kena baca tentang cerita para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in untuk dijadikan contoh kepada kita semua. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah.